Okey, kita boleh mula. Surah An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah. Nur, cahaya. As-samawati, langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Mathalu, contoh. Nurihi, cahayanya. Kamishkatin, seperti kurungan kosong. Seperti kurungan kosong. Fiha, di dalamnya. Misbahun, ada pelita. Al-misbah, pelita. Fi, dalam. Zujajatin, satu kaca. Az-zujajah, kaca. Ka'annaha, seolah-olahnya. Kaukabun, bintang. Duriyun, yang berkilauan. Yuqadu, ia dinyalakan. Min syajar, daripada pohon. Mubarakah, yang diberkati. Zaitunah, pohon zaitun. La syarqiyatin, tidak ada di sebelah timur. Wala, dan tidak ada gharbiyatin, sebelah barat. Yakadu, ia hampir-hampir. Zaituha, minyaknya. Yudi'u, ia menerangi. Walau, dan jikalau. Lam tamsashu, lam tidak. Tamsashu, ia menyentuh akannya. Nar, oleh api. Nur, cahaya. Ala nur, atas cahaya. Yahdi, ia pimpin. Allahu, oleh Allah. Linurihi, kepada cahayanya.
Man, akan orang yang yasha'u ia kendaki, wa yadribu dan ia contohkan, Allahu oleh Allah, al-amsal akan perumpamaan ini. Linnas bagi manusia. Wallah dan Allah bikulli dengan tiap-tiap syai'in sesuatu, alim amat mengetahui. Okey, semak ya. Semak semula. Allah nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit-langit dan bumi. Maksudnya apa? Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi dengan adanya matahari dan bulan. Ya. Itulah cahaya yang Allah berikan menyinari langit dan bumi. Masalu nurihi, contoh cahayanya, perumpamaannya, kamiskatin, seperti kurungan kosong, fiha misbah, di dalamnya ada pelita. Jadi perumpamaan ini diibaratkan sebagai perumpamaan hati seorang mukmin. Al-misbah fil zujajah, kaca, misbah pelita dalam kaca. Az-zujajah, kaca, ka'annaha, seolah-olahnya, kaukabun duriyun, bintang yang berkilauan. Jadi kalau kita boleh fahamkan, ya, ibarat kalau dulu digambarkan kepada pelita yang ada dalam satu bekas kaca, ya. Kemudian, ya, pelita tu ia bersinar dengan pantulan, ya, kaca tadi, ya. Dan sinaran itu menjadikan berkelip-kelip ibarat sebagai bintang, ya. Ibarat bintang yang berkilauan. Macam kita sekarang zaman moden ni, kita boleh hiaskanlah lampu-lampu hiasan, ya, di rumah kita, hiasan siling, ya, biasa lampu gantung, ya. Lampu gantung ni, ya, terkadang diletakkan banyak kaca, disusun kaca-kaca tadi. Apa tujuan disusun kaca-kaca tadi? Daripada cahaya tadi dia memantul kepada kaca. Kemudian daripada kaca tadi memantul lagi cahaya. Dan cahaya itu tak sama dengan cahaya asal. Dan cahaya itu lebih cantik, ya, bila dipantul oleh kaca-kaca itu. Ya. Terkadang kaca itu dah menampakkan macam bintang-bintang, ya, berkerlipan atau bintang-bintang berkilauan. Ya, zaman turunnya Quran, kalau dipandangkan dengan, ya, lampu-lampu hiasan sekarang ni, mereka mungkin tak nampak lagi. Tapi yang mereka nampak macam itulah pelita. Pelita diletakkan satu
kurungan kosong yang ada kaca. Jadi daripada cahaya tadi memantul kepada kaca, kaca memberikan sinar yang lebih indah lagi. Ya, diperumpamakan macam tu. Ya. Kemudian sambungan daripada ayat ni. Yuqadu, ia dinyalakan min syajaratin daripada pohon mubarakah yang diberkati. Zaitunah, iaitu pohon zaitun. Ya. Maknanya, ya, pelita tadi dinyalakan daripada minyak, pohon zaitun. Ya. Mana zaitun ni pun dah mana minyak. Ya. Jadi mana zaitun tu pun dah makna minyak. Jadi pohon ni pohon minyak. Ya. Pohon minyak. Dikatakan pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyatin. Ia tidak ada di sebelah timur dan tidak ada di sebelah barat. Ya. Banyak di Palestin. Wah, pohon zaitun ni. Ya. Kalau diikutkan watini wa zaitun, mana di Palestin banyak pohon ini. Walau, nanti apa? Yakadu zaituha, ia hampir-hampir minyaknya yudiu. Ia menyinari atau ia menerangi walau lam tamsashu. Dan jikalau tidak ia menyentuh akannya oleh api. Nar, oleh api. Maknanya minyak zaitun unik. Dia punya minyak tu saja nampak macam seolah-olah kalau kena pantulan cahaya matahari seolah-olah hidup. Ingatkan satu mentol yang hidup. Tapi rupanya minyak zaitun dalam satu bekas kaca. Nampak seolah macam dia bersinar. Ini minyak zaitun. Minyak yang diberkati, dari pohon yang diberkati. Jadi memang baiklah. Bukan hanya sekadar untuk jadikan minyak kepada pelita, tapi minyaknya juga cukup memberi manfaat kesehatan kepada manusia. Hanya mereka yang tahu khasiat minyak zaitun ini. Besar dia punya khasiat dia. Tapi kenalah cari yang betul-betul bagus, ori. Jangan terpilih yang tidak elok. Jadi tidak memberi berkat kepada tubuh badan kita. Kenalah cari yang betul-betul asli. Minyak zaitun yang benar-benar asli. Dia boleh jadikan sebagai rawatan untuk perubatan orang-orang yang sakit. Kemudian nur ala nur, cahaya atas cahaya. Yahdillah, ia pimpin oleh Allah linurihi, bagi cahayanya mayyasha, orang yang ia kendaki. Baik. Jadi perumpamaan ini, pelita itu diibaratkan sebagai hati orang mukmin. Sebab misalan hati orang mukmin. Orang mukmin dia memberi cahaya kepada orang yang di sekelilingnya. Cahaya itulah yang dikatakan iman kepada orang mukmin. Jadi orang mukmin dapat menerangi orang yang di sekelilingnya pula. Dan Allah pimpin kepada cahayanya. Cahayanya di sini maksudnya ialah agama Islam. Agama Islam itulah
Allah pimpin mereka kepada agama Islam, iaitu cahaya Allah, iaitu mayyasha, orang yang ia kendaki. Wa yadribullahu amsal linnas, dan ia contohkan oleh Allah akan perumpamaan-perumpamaan ini linnas, bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dengan tetap suatu amat mengetahui. Ya. Ini ayat 35 ini adalah tajuk bagi surah An-Nur. Ya. Diambil daripada ayat 35 ini, dijadikan sebagai satu nama atau tajuk surah. Surah Nur. Allah nurus samawati wal ardh. Ya. Allah cahaya langit-langit dan bumi, maksudnya Allah memberi cahaya langit-langit dan bumi. Ya. Macam kita sebut Baitullah, rumah Allah. Jangan dikatakan bahawa itu tempat Allah singgah. Dikatakan rumah Allah. Ya, yang disebut mudhaf ilaihi ini, ya, ada kandungan makna yang tersembunyi. Artinya rumah itu kepunyaan Allah. Jadi tak perlu Allah ada di situ, tapi ya, rumah itu adalah kepunyaannya. Ya, dan dia maha mengetahui. Itu dikatakan Baitullah, ya, rumah Allah. Jadi sama dengan Allah cahaya langit-langit dan bumi. Ya, maksudnya ialah Allah yang memberi cahaya kepada langit dan bumi. Ya, jadi hitungan ataupun maksud, ya, dalam ayat ini Allah nak memberi perumpamaan kepada orang mukmin itu, hati orang mukmin itu diibaratkan pelita yang ada dalam satu bekas kosong yang dikelilingi oleh cahaya. Ya, itulah iman. Kemudian iman itulah memberi cahaya kepada orang yang di sekelilingnya. Ya. Dan ya, Allah berkuasa untuk menunjuki, ya, jalan Islam kepada orang yang ia kendaki. Ya, jadi Islam itu adalah cahaya daripada Allah Ta'ala. Ya. Baik, ya, itu ayat yang ke-35. Ayat yang ke-36, fi buyuti, dalam rumah-rumah. Azina, telah ia izinkan Allahu, oleh Allah, an, bahawa turfa'a, ia ditinggikan, wa yuzkara, dan ia disebut, fiha, di dalamnya, ismuhu, akan namanya, yusabbihu, ia bertasbih, lahu, kepadanya, fiha, di dalamnya, bil wudui, di waktu pagi, wal asal, dan petang-petang. Baik, simak semula, ya. Dan perhatikan kepada kedudukan dhamir dalam ayat ini. Ya, kalau kita baca makna, ya, kadang tak nampak dhamir Arab dia kat sini. Ya.
Perhatikan. Fi buyut, dalam rumah-rumah. Azina, telah ia izinkan Allahu oleh Allah. An turfa'a, bahawa ia ditinggikan. Wa yuzkara fi hasmuhu, dan ia disebut di dalamnya akan namanya. Yusabbihu, ia bertasbih, lahu kepadanya, fiha di dalamnya, bil wudui di waktu pagi, wal asal dan petang-petang. Okey, semak semula. Dulu ada satu perbahasan, orang biasa dengan pihak mufti, dengan pihak mufti. Jadi masalahnya apa yang timbul ialah berkaitan dengan berzikir kuat-kuat. Jadi orang biasa ni dia berpegang bahawa zikir itu tidak perlu kepada kuat-kuat, terpekik-pekik, terlolong-lolong. Sebab Allah sendiri pun telah memberitahukan dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf tu ayat-ayat yang dekat-dekat akhir surah Al-A'raf tu, Allah menerangkan tentang wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli. Di situ surah apa? Suruh menyebut Allah Taala dalam keadaan perlahan, tidak mengeraskan suara. Kalau masih ingat lagi, saya masih ingat lagi, tengoklah pada surah Al-A'raf ayat 205. Ayat 205. Ayat 205 itu menerangkan supaya menyebut Allah Ta'ala dalam diri. Dirimu, keadaan merendah diri dan bersembunyi, pelan-pelan namanya. Wadunal jahri minal qauli, mana tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kau jadi daripada orang-orang yang lalai. Allah sendiri yang memberikan peraturan. Kalau nak berzikir, zikirlah, jangan kuat-kuat, tidak mengeraskan suara. Biasa orang kita ni kalau berzikir sampai lupa diri, sampai naik syekh kata orang, itu dah gila namanya. Kita ingat Allah Ta'ala mendapat ketenangan, tapi sampai dah jadi gila. Nak bertepuk baru dia sedar diri. Allah telah bagi peraturan. Zikir itu jangan kuat-kuat. Pihak mufti ni kata, dia kata, kamu tak baca ke ayat surah Nur ayat 36? Bukankah ayat 36 tu dah diizinkan untuk meninggikan suara? Fi buyutin azinallahu an turfa'a. Allah telah mengizinkan untuk ditinggikan suara. Seolah-olahnya ia pula. Nampak tak? Seolah-olahnya ia pula diizinkan untuk kita meninggikan suara. Jadi orang kebanyakan ini yang faham tentang nahu, faham tentang sorof, jangan nak ditipu oleh orang yang mempunyai kedudukan. Walaupun hebat kedudukannya, kalau orang awam boleh ditipu, yang tak faham nahu ataupun tak faham sorof bolehlah ditipu. Ayat ni menerangkan boleh tinggikan suara.
Baik, sekarang tengok balik. Sebab itu saya suruh tengok dhamir. Fi buyuti, dalam rumah-rumah. Rumah-rumah tu jamak baitun. Ya, buyut dah jadi jamak muannas. Ya. Jadi jamak taksir. Ya, taksir ni termasuk golongan muannas di sini. Azina telah ia izinkan Allahu oleh Allah an turfa'a, bahawa ia ditinggikan. Tengok ia di sini, ia. Ia di sini bukan ganti nama Allah. Ia di sini muannas. Jadi muannas tu balik kepada rumah. Yang ditinggikan itu rumah-rumah Allah. Allah mengizinkan ya bahawa ditinggikan rumah-rumah Allah. Sebab itu turfa'a, ta tu makna ia. Ia balik kepada buyut, rumah. Bukan suruh tinggikan suara. Tengok depannya pula. Wa yuzkara, dan ia disebut. Digunakan ya. Ya ni baru balik kepada Allah. Takkan Allah ganti namanya muannas. Jadi turfa'atu ta tu muannas. Ia muannas, takkan Allah berganti nama muannas. Jadi yang depannya wa yuzkara, dan ia disebut. Ia ni baru Allah. Dan ia disebut fiha, di dalamnya. Nya tu apa? Nya buyut, rumah-rumah tu. Ismuhu, akan namanya. Mana dalam rumah-rumah Allah itu, di masjid-masjid lah maknanya. Di situlah disebut nama Allah. Yusabbihu lahu fiha, ia bertasbih kepadanya, kepada Allah. Lahu tu lahu hu tu kepada Allah. Fiha, di dalamnya, dalam masjid-masjid Allah. Bukankah di masjid-masjid Allah tu ada orang bertasbih, ada orang berzikir, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, di dalam masjid tu, baik wudu waktu pagi wal asal, dan petang-petang. Jadi jangan tertipu. Mereka gunakan ayat ni supaya boleh boleh terpekik terlolong, berzikir. Ini bukan untuk meninggikan suara. Tapi yang tinggi di sini turfa'u, ta tu itu saya katakan dhamir. Ta tu bukan balik kepada Allah. Ta tu balik kepada buyut, kepada rumah-rumah. Yang ditinggikan itu adalah rumah-rumah Allah. Bukan maksudnya yang ditinggikan itu suara. Jadi itu yang kena faham tu, dhamir dia. Dhamir tu kepada buyut, kepada rumah tu. Tengok ayat yang selanjutnya kan yuzkara tu. Yuzkara kan menggunakan ya. Ya tu siapa? Ya itu barulah ganti nama kepada Allah. Okey. Rasa faham tu Dah belajar-belajar tu kena terangkan supaya jangan dipermain-mainkan ayat ini menghalalkan sesuatu yang terkadang bukan kendaknya. Jadi kalau orang kebanyakan tu bolehlah, yang tak faham nahu, tak faham sorof, bolehlah dimain-mainkan. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-37 pula. 37. Rijalun, beberapa lelaki. La tulhihim, tidak ia melalaikan akan mereka. Tijaratun, oleh perniagaan. Wala bai'un, dan tidak jual beli. Dari zikrillah, mengingati Allah.
Wa iqami, dan mendirikan as-salati, solat. Wa itai, dan mendatangkan az-zakati, zakat. Yakhafuna, mereka takut. Yauman, akan satu hari. Tataqallabu, ia berbolak-balik. Fihi, padanya, al-qulub, oleh hati-hati. Wal absar, dan penglihatan-penglihatan. Baik, saya masuk mula. Rijalun, beberapa lelaki, la tulhihim, tidak ia melalaikan akan mereka. Tengok dhamir. Dhamir digunakan tamu anas. Apa sebab? Sebab rijal tu jamak taksir. Bila jamak taksir macam buyut, pun jamak taksir. Jadi bila jamak taksir dia gunakan tamu anas. Tengok. Ya. Dia gunakan tatu, makna muannas iaitu ia. Dia tak gunakan ya. Tapi kalau seorang lelaki, rajulun, la yulhihim. Yulhihim. Seorang lelaki. Tapi kerana dia jamaknya taksir, jamak taksir, jadi digunakan ta. Okey. Kenapa disebut orang-orang lelaki atau beberapa lelaki tidak ia melalaikan akan mereka oleh tijarah, perniagaan, wala bai', dan tidak jual beli an zikrillah, dari mengingati Allah, wa iqamis solat, dan mendirikan solat, wa itaiz zakah, dan mendatangkan zakat. Sebab kebiasaannya perniagaan dulu-dulu yang melaksanakan ialah orang-orang lelaki. Untuk berhubung sana, berhubung sini, pergi sana, pergi sini, kebanyakannya adalah orang-orang lelaki. Beruntunglah kalau orang-orang lelaki ini dia tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Sebab siapa masuk dalam hal jurusan perniagaan boleh melalaikan seseorang kerana seronoknya bidang ini. Begitu juga dengan jual beli. Pergi shopping pun melalaikan juga. Tapi beruntunglah kalau orang itu tidak lalai daripada mengingati Allah. Meniaga juga. Jual beli juga. Tapi kewajipan kepada Allah tak tinggal. Tak salah. Yang salah ni hanyut. Dihanyutkan oleh seronoknya berniaga, seronoknya jual beli. Ini yang ditegur dalam ayat ini. Lalai dari mengingati Allah, lalai dari mendirikan solat, lalai daripada tanggungjawab mendatangkan zakat atau memberi zakat. Itu dicelalah kalau sampai lalai macam tu. Yakhafuna yauman, mereka takut akan satu hari, tataqallabu, dia berbolak-balik fihi, padanya, qulub, oleh hati-hati, wal absar, dan penglihatan-penglihatan. Kalau kita bahasakan kita ni, hati tu gedebak-gedebuk, mata tu berkelip-kelip, mata pun berkelip-kelip. Hari apa tu? Hari yang menakutkan, iaitu hari kiamat, hari mahsyar. Di mana hati pada masa itu gedebak-gedebuk, berdebar-debar. Penglihatan tu
berbolak-baliklah penglihatan, ya, berkelip-kelip penglihatan melihatkan, ya, satu pengadilan di sisi Allah Taala, ya. Itu, ya, maksud dalam ayat ni bukan tak boleh berniaga, bukan tak boleh jual beli, tapi yang dicela kalau sampai melalaikan diri daripada tanggungjawab, ya, kepada Allah Taala, ya. Siapa nak jadi kaya? Ada Nabi paling kaya. Siapa? Nabi Sulaiman, ya, Nabi paling kaya. Adakah dia terlalai daripada mengingati Allah? Tak ada. Kita tak kaya mana pun, ya, tapi, ya, akhirat terus dilupakan. Tak kaya mana pun, ya, perniagaan pun kecil-kecilan je, ya, cacak tiang je, ya, tapi, ya, akhirat kita lupa. Itu baru sikit. Kalau dah jadi kaya macam Nabi Sulaiman, ya, langsunglah, ya, tak ingat Tuhan. Apa tidaknya, ya? Oh, buat apa nak minta dengan Tuhan? Orang minta dengan Tuhan ni orang yang susah. Orang susah baru minta dengan Tuhan. Kita dah kaya, buat apa nak minta dengan Tuhan? Dah faham macam tu pula nanti, ya. Rusak jawabnya. Okey, ya, sekadar itu untuk Quran. Dan kita sambung kepada pelajaran sorab pula. Nak buat pembetulan, ya. Bab apa hari itu? Nakis. Okey, tasrif nakis. Tengok ya, buat tak boleh nak bercakap, beralun-alun. Bab nakis. Okey, bab nakis. Wazan tasrif nakis min babi fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu. Betul ya, fa'ala yaf'ilu? Ya. Contoh? Contoh dia? Baka. Baka yabki bukaan. Ya. Okey, ya. Wazan yang, ya, yang asal ialah bakaya. Dalam tulisan tak boleh bakaya, baka saja. Baka yabki bukaan, amarnya ibki la tabki. Dalam bab nakis ini, ya, huruf mu'tal dia di akhir. Dan perhatikan bila amar nahi, huruf mu'tal ni tercampak. Jadi kita kalau jumpa dalam, ya, tulisan tiba-tiba macam ibki. Apa ni ibki? Selalu amar ni adalah huruf mati. Ni ibki tak ada huruf mati. Jadi apa yang hilang? Iaitu, ya, huruf mu'tal dia hilang. Asalnya apa? Alif ba kaf ya. Ya tu mati, ibki ada ya, ya tu dibuang. Itu sebab itu asalnya ibki ada ya. La tabki ada ya, tapi bila dah jadi, ya, dia tak ada ya lagi, kena buang. Okey, isim fa'il bakin, mabkiyun, mabekan, mibekan. Kemudian madi majul, bukia, yubeka. Okey, kita teruskan dengan latihan terus. Ya. Kita buat yang jadi, ya, yang jadi saja, yang beraid saja, iaitu Roma. Mana melontar, biasa Roma. Ya, Roma, romyatan atau rimayatan. Melontar. Okey, kita buat. Roma mudhari'nya yarmi. Masdarnya romyatan atau rimayatan. Dua-dua boleh. Amar irmi. Dia tak ada ya, irmi. Macam tu. Nahi la tarmi. Isim fa'il romin. Ya, romin, ya. Bukan romen.
Romin, ya. Ha. Ya. Isim maf'ulnya marwiyun. Marmiyun. Marmiyun, ya. Ama ha? Ha, isim Auriyah tu. Boleh letak titik boleh. Ya. Boleh letak titik. Hmm. Nah, kalau dia bunyi atas biasa tak perlu letak titik. Eh? Contoh ya isim makan zaman alat apa dia? Marman. Tu tak perlu titik ya. Marman lagi Mirman. Bunyi atas tak perlu titik. Kalau madi majhul Rumia Yurma. Yurma. Tak perlu kepada titik ya sebab baris atas ya. Dia tak payah titik ya. Okey, nombor 2 makna lari ya, jaro. Jarian atau jarianan. Kalau mudhari apa? Jaro, yajri, masdar, jarian atau jarianan, amar, ijri, nahi la tajri. Isim fa'il jarin ya. Isim maf'ul majriyun. Isim maf'ul majron, makan, zaman, alat, mijron. Kemudian madi majhul juria yujro ya. Itu yang jadi ya. Okey, nombor 3 perkataan kafa biasa kita jumpa. Kafa menceritakan memadai kifayatan dia punya masdar. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi ya. Wa kafa. Okey. Kafa mudhari'nya yakfi, masdar kifayatan. Amar ibki, nahi ikfi la takfi. Isim fa'il kafin. Isim maf'ul makfiyun, makan zaman alat. Makfan mikfan. Makan zaman makfan. Makfan mikfan. Mikfan. Amar dia amar pula madi majhul. Kufiya mudhari majhul. Yukfa. Okey, nombor 4 makna hikayat. Hikayat tu makna menceritakan, haka. Maksudnya hikayat. Kita pun selalu sebut perkataan Melayu dengan perkataan hikayat. Hikayat hang tuah. Contohnya. Baik. Haka mudhari'nya yahki, masdar hikayatan, amar ihki, nahi la tahki, isim fa'il
Hakin. Isim maf'ul. Mahkiyun. Isim makan zaman alat. Makan, mihkan. Ikut yas makan tu, bukan mahkiyun ya. Makan, mihkan. Madi majhul. Hukia, yuka. Hukia, yuka. Okey, betul tu. Satu lagi nombor 5. Bana dengan mana binaan. Selalu kita jumpa dalam Quran binaan ya. Binaan tu binaan lah, mendirikan. Ya, masdarnya binaan atau bunyanan. Ya. Maknanya pun iyalah telah bina ia atau telah mendirikan ia. Ya, sama tu. Kadang dengan makna bina. Ya, okey. Teruskan bana mudhari'nya. Yabni masdar binaan atau bunyanan. Amar ibni. Ibni bina lah oleh engkau. Ya. Macam Fir'aun suruh Haman binakan menara tu ibni, ya. Nahi la tabni isim fa'il. Banin isim maf'ul. Mabniyun isim makan zaman alat. Mabnan mibnan. Ya, madi majhul. Bunya mudhari' majhul. Yubna. Ya. Apa dia? Haka menceritakan hikayat. Kan ada latihan yang dibagi kan ada makna sekali. Tak tengok ya? Ada. Yang saya hantar tu ada makna sekali. Ya. Kalau kecil tu besarkanlah. Boleh besarkan kat telefon tu. Ya. Boleh sebesar jari je. Ya. Boleh besarkan sebesar jari. Okey, sekarang saya nakkan makna 1 2 ya. Cara mendirikan. Cuba buat madi. Telah mendirikan ia. Mudhari' ia mendirikan. Masdar binaan. Binaan pun dah makna masdar. Binaan ataupun pendirian. Lagi apa? Amar. Kalau makna bina lah oleh engkau. Kalau nahi, jangan kau bina. Kalau mendirikan, jangan kau dirikan. Kalau makan, isim fa'il lagi, sorry. Isim fa'il yang mendirikan. Isim maf'ul yang didirikan. Makan zaman alat. Tempat mendirikan. Masa mendirikan. Lagi satu. Alat mendirikan. Madi majhul. Telah didirikan ia. Mudhari' majhul. Ia didirikan. Satu lagi makna senak melontar. Nombor 1. Melontar. Kalau madi telah melontar ia. Kalau mudhari' ia melontar. Masdar lontaran. Ya. Lontaran. Amar lontarlah oleh engkau. Nahi jangan engkau lontarkan. Isim fa'il yang melontar. Isim maf'ul
yang dilontarkan. Makan zaman alat. Tempat melontar, masa melontar, alat melontar. Madi majhul, mudhari' majhul. Telah dilontarkan ia, mudhari' majhul. Ia dilontarkan, ya. Alhamdulillah, ya. Itulah cara nak buat tasrif nakis. Lepas nakis ni, kita akan bersambung dengan tasrif lafif. Lafif namanya, lafif. Lafif ni, ya, bab dia bab fa'ala yaf'ilu juga, fa'ala yaf'ilu. Nanti kenapa disebut lafif? Lafif ni dua huruf mu'tal di akhir. Jadi hurufnya ada 3. Kalau dah 2 mu'tal, tinggal berapa yang sahih? Tinggal 1 je. Ya. Tinggal 1 saja. Itulah yang sahih, ya. Contoh yang dibagi nanti ialah perkataan nawa. Nun waw ya, nawa. Jadi nawa ni maknanya niat. Nawaitu soma ghadin. Nawaitu. Ya, daripada perkataan nawa jadi nawaitu, ya. Itu madi. Mudhari'nya yanwi. Amarnya jadi inwi. Nahi la tanwi. Macam tu, ya. Dan seterusnya. Dan ada juga 5 latihan juga, 5 latihan. Ikutlah yang betul, yang di right, ya. Jadi buat latihan 5 latihan tu. Tapi sebelum tu hendaklah disalin dulu, ya. Contoh tasrif lafif yang dibagi tu salin dulu. Ya, kalau boleh print lah. Kalau yang pandai print, biasa yang pandai print dia print terus, tak payah salin, ya. Tapi kalau nak rajin, ya, salinlah dulu, ya. Pelajaran sorof ni tak ada buku ni, ya, tak ada buku dia. Jadi kalau boleh ada satu buku khas untuk sorof, ya, tulis kat situ kat buku tu, ya, dengan latihan dia. InsyaAllah lama-lama pandailah ilmu sorof, ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada pelajaran tadi, ya. InsyaAllah. Sadaqallahul azim.